Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan para juri dan para hadirin sekalian. Okey, insyaAllah hari ini saya akan berkongsi ataupun membentangkan tajuk hasil kajian tindakan berkenaan dengan meningkatkan penguasaan fakta sejarah melalui teknik melukis. Okey, nama diberi Nur Mazrah binti Zainal Abidin, cikgu sejarah daripada guru MRSM Sungai Besar. Okey, refleksi pengajaran dan pembelajaran adalah melibatkan pelajar tingkatan 403 seramai 30 orang pelajar yang mendapat pencapaian grade purata adalah 7.6 berdasarkan fokus ujian yang melibatkan dua bab, iaitu bab 5 Persekutuan Tanah Melayu dan juga 6 ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Okey. Jadual pecahan soalan ini diambil berdasarkan soalan bahagian kertas 2, iaitu soalan struktur dan juga esei. Okey, di mana soalan struktur kita ada dua soalan dan soalan esei ni kita ada satu soalan sahaja. Tapi inilah respon pelajar, di mana pelajar tidak dapat menjawab soalan tersebut seramai 85% bagi soalan struktur dan esei 65%. Okey, ini memandang kira 21 orang lah yang tidak dapat menjawab. Okey, pelajar tidak mampu nak menyatakan fakta dan juga isi penting walaupun modul dan nota berpandu telah disediakan. Okey, kemudian saya mencari apa penyataan masalah kepada para pelajar tersebut. Dia tak dapat memberi tumpuan. Kemudian tajuk cakupan soalan tajuk ini adalah berkenaan dengan pembinaan negara dengan perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan. Jadi tajuk ni terlalu cakupan ni terlalu besar dan sukatan dia pun mungkin berulang-ulang dan banyak sangat yang menjadi keliru untuk pelajar. Jadi dia rasa bosan dan juga susah nak kuasai fakta. Oleh yang demikian, fokus kajian ni adalah berstruktur dan sangat sistematik. Okay? Di mana objektif untuk kajian ini adalah berfokus kepada nak membantu pelajar dalam mengenal pasti fakta sejarah, membantu pelajar juga menguasai fakta-fakta penting dalam bab tersebut. Begitu juga dengan bab-bab yang lain, meningkatkan kemahiran berfikir. Okey, suasana belajar kita nak lebih seronok, kolaboratif. Okey, menambah baik dari segi kemahiran PNP dan juga insya-Allah hendak melahirkan para pelajar untuk grade A+, A dan juga A-. Okey, berdasarkan kajian ini adalah metodologi kajian adalah berdasarkan reka bentuk kuantitatif, iaitu pendekatan interpretasi secara holistik, keadaan di mana keadaan sedia ada. Populasi dan persempelan adalah berdasarkan 30 orang pelajar tingkatan 403 dan seramai 14 orang pelajar perempuan dan 16 orang pelajar lelaki. Kaedah pengumpulan data adalah berdasarkan ujian senarai 1, ujian pos dan juga peperiksaan akhir semester. Instrumentasi pelajar adalah berdasarkan instrumentasi kajian adalah berdasarkan keputusan pengajian pencapaian pelajar melalui hasil lukisan dan penyediaan borang soal sidik. Okey, kaedah analisis data adalah dalam bentuk jadual analisis keputusan pelajar daripada hasil lukisan pelajar dan juga borang soal sidik. Okey. Kemudian tinjauan kajian adalah berdasarkan 4, iaitu yang pertama berdasarkan hasil kajian Puan Masariah Misbari, iaitu pembelajaran sejarah melalui komik. Kemudian pendapat daripada Tony Buzan dalam dua perkara yang penting. Pada pendapat dia ada dua perkara penting yang merujuk ingatan yang sempurna melalui warna dan juga imajinasi. Kemudian teori yang ketiga menyatakan teori pembelajaran bermakna melalui pendapat Asubel yang menyatakan maklumat yang dapat dirangsang adalah melalui penggunaan lukisan dan juga warna. Okey, dan pendapat yang keempat ataupun sumber yang keempat adalah berkaitan dengan Bender, Richard dan John Grider, iaitu 3 gaya belajar, iaitu gaya visual, gaya auditori dan juga gaya kinestetik yang dapat mampu menguatkan lagi penguasaan para pelajar. Okey, kemudian ini merupakan dapatan kajian daripada analisis. Boleh tengok kat sini, di mana pada
pada permulaannya para pelajar di tahap yang paling tinggi adalah di tahap keputusan B. Okey, ramai yang gagal selama 14 orang. Kalau kita tengok kat sini, yang dinyatakan selama 21 tu adalah termasuk daripada grade C, D, E dan G lah. Okey, kemudian dalam soalan yang sama juga diuji untuk ujian pos. Jadi bila selepas dikenakan teknik melukis ni dan dibuat ujian pos, daripada jumlah yang tak ada langsung dapat A+, alhamdulillah dapat 5 orang. Kemudian dapat A seramai 6 orang, A minus 15 orang lah. Okey, kemudian tiada pelajar yang gagal. Okey, namun ada lagi dapat E, ada yang dapat C, ada yang dapat B dan juga C+. Okey, bila dalam peperiksaan akhir, soalan yang sama tapi pendekatan yang berbeza, dari bab yang sama tapi pendekatan yang berbeza sikit. Jadi terdapat lagi peningkatan daripada sebelum ni, ada lebih kurang 5 orang yang dapat markah grade B ke grade E. Okay, jadi alhamdulillah mereka ni telah pergi kepada grade yang tertinggi lah. A plus ramai 3 orang, A ada seramai 12 orang dan A minus seramai 9 orang. Di mana sebelum ni tak dapat B plus ada dah 5 orang. Okey, C plus ada seorang dan juga D ada seorang lah. Walaupun yang kira dua ni nak kata lemah tegar tu tidaklah, tapi at least dia dah yang seorang ni dia daripada grade C dia ke C plus, dan E dia kepada D. Dia adalah lonjakan dia. Okay, kajian ini juga diteruskan sehingga kini melalui inilah hasil keputusan para pelajar yang tadi tu daripada tapi saya sebar luaskan kepada kelas-kelas yang lain. Okay, selepas mereka dia dah masuk tingkatan 5, saya sebar luaskan kepada satu batch untuk memperkenalkan teknik ni, terutamanya kepada pelajar yang lemah lah. Ini adalah keputusan SPM sebenar 2021 daripada mereka. SPM RSM kebanyakannya gagal, iaitu seramai 41 orang. Jadi bila untuk SPM 2021, saya tekankan banyak para pelajar ni untuk dalam slot intervensi melalui teknik ni, kita buat soalan, kita drill soalan dalam objektif, struktur dan juga esei. Alhamdulillah lah, inilah result mereka. Kira yang pelajar yang dapat A plus ni 505 ni, iaitu Amiza ni, Nabri Amiza, pelajar perempuan. Dia ni memang tak pernah dia memang tak pernah merasa dapat A plus. Okay, jadi alhamdulillah dari SPM dia dapat A plus. Kira pelajar yang kita tengok tadi sebelum ni, yang ada seorang lonjakan dia daripada E dia pergi ke D, inilah orang dia. Okey, dia sebab dia bila dia masuk tingkatan 5, dia terpaksa ubah kelas. Sebab kita nak caterkan pelajar yang terlalu lemah, dia pergi ke kelas 505. Okey, ini bukti kajian yang telah para pelajar hasilkan daripada fakta sejarah. Dia buat dalam bentuk simbol ataupun bentuk lukisan. Ini berkaitan dengan usaha ancaman komunis. Ini kesan kesan selepas pengisytiharan darurat. Okey, saya juga telah membuat perkongsian hasil teknik ini kepada sekolah-sekolah di kawasan negeri Sabah. Okey, kemudian ini adalah sebahagian para pelajar tingkatan 5. Okey, saya juga ada menyebar luas juga kepada para pelajar tingkatan 2, iaitu menengah rendah, dengan hasil daripada buku teks, dan dia menghasilkan fakta yang menarik yang dapat mengingati setiap seorang. Okay, kemudian sebagai rumusannya, teknik ini boleh dijadikan model untuk guru-guru mewujudkan suasana pembelajaran yang kreatif dan seronok, memudahkan guru menyampaikan isi-isi penting dalam sesuatu topik ataupun bab. Pelajar juga mudah menghafal isi dan dia boleh tackle soalan dan terus memberi jawapan. Okay, kemudian pelajar juga didedahkan dengan cara belajar kemahiran kreatif dan seterusnya dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras yang tinggi. Okay, kerana saya kajian ini boleh diteruskan lagi pada masa akan datang, mungkin kepada
sekolah pelajar-pelajar menengah rendah. Okey, kemudian saya sudah sebarkan luas teknik ini kepada sekolah-sekolah di kawasan zon barat. Tadi ada juga perkongsian saya di kawasan sekolah di negeri Sabah. Okey, kemudian penemuan inovasi ini juga dapat meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam mempelajari subjek sejarah ni, malah meletakkan sejarah ni satu mata pelajaran teras yang penting dalam membina jati diri ke arah melahirkan modal insan terbilang dalam berminda kelas yang pertama. Okey, sekian sahaja pembentangan saya dalam kajian tindakan meningkatkan penguasaan fakta sejarah melalui teknik melukis. Sekian, terima kasih.